Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk hadis dhaif. Nama ahli kumpulan kami ialah Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad Syukri, nombor metrik 2114068. Muhammad Afif Zufairi bin Ainuddin, nombor metrik 2114066. Muhammad Farid Aiman bin Jaafar, nombor metrik 2114067. Takrif hadis dhaif. Hadis dhaif ni dari segi bahasa ialah kata lawan kepada perkataan kuat. Dari segi istilah pula ialah beberapa pendapat ulama mengatakan hadis dhaif ialah hadis yang tidak mempunyai ciri-ciri hadis sahih dan tidak ada ciri-ciri hadis hasan. Seterusnya, hukum beramal atau berhujah dengan hadis dhaif. Para ulama beza pendapat dalam menentukan hadis dhaif menjadi hujah dalam hukum dan boleh diamalkan dalam fadail amal, iaitu kelebihan amal-amal. Yang pertama ialah hadis dhaif adalah hujah secara mutlak dengan dua syarat, iaitu tidak terlalu dhaif, kemudian tidak ada dalam suatu bab melainkan ianya sahaja. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan ramai lagi. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujah di dalam hukum dan juga fadail amal. Ini pula merupakan pendapat Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Hazim dan ramai lagi. Yang ketiga, hadis dhaif hanya boleh diamalkan di dalam fadail amal dan tidak menjadi hujah di dalam hukum. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, tapi para ulama telah meletakkan beberapa syarat untuk beramal dengan hadis dhaif. Antaranya ialah tidak terlalu dhaif, kemudian tidak terdapat asal bagi amalan tersebut, tidak beriktikad ketika beramal dengannya bahawa Nabi SAW melakukannya, beramal dalam perkara-perkara yang melibatkan fadail amal sahaja. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Seterusnya kita pergi pada peringkat hadis dhaif. Hadis dhaif mempunyai beberapa peringkat. Yang pertama, dhaif berat. Antara ciri hadis dhaif berat ialah hadis yang direka-reka, hadis yang datang daripada jalur perawi yang berdusta, hadis daripada perawi yang fasik, hadis daripada ahli bid'ah mukaffirah, iaitu yang membawa kepada kekufuran. Yang kedua ialah dhaif ringan. Antara ciri hadis dhaif ringan ialah perawi yang meriwayatkan hadis itu mahjur, tidak dikenali. Perawi di dalam sanad hadis tersebut bersifat dhaif, lemah, yang ringan, tetapi dengan syarat bahawa dhaif tersebut adalah bersifat muhtamil, berkemungkinan. Yang ketiga ialah mudha'af. Hadis mudha'af ialah hadis yang paling tinggi kedudukannya. Ini kerana statusnya menjadi perselisihan antara para ulama sama ada ia dhaif atau hasan, tetapi ia perlulah melihat kepada dawabit, panduan dalam berinteraksi dengan situasi seperti ini. Seterusnya saya akan sambung pada misal hadis dhaif. Contoh pertama, barang siapa menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita pada duburnya atau mendatangi dukun, ia telah kufur kepada ajaran Muhammad. Tirmizi mengatakan, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali hanya melalui jalur Hakim Al-Asram dan Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah. Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini kerana sanadnya. Contoh kedua, apa yang Ibnu Majah masukkan dalam sunannya. Abu Ahmad Al-Marar bin Hambuyah memberitahu kami, Muhammad bin Al-Musafi memberitahu kami, Baqiyah bin Al-Walid menceritakan kepada kami, dari Tawir bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Umamah, dari Nabi SAW. Dia berkata,
sesiapa yang solat pada malam 2 hari raya kerana mengharap pahala Allah, hatinya tidak akan mati pada hari hati akan mati. Okey, dalam sanad hadis ini ialah Bakiyah Ibnu Al-Walid, dan dia sangat benar dan tertipu atas kuasa orang yang lemah, dan dia tidak mendengar secara jelas di sini, maka hadis itu dhaif. Okey, seterusnya penutup, ulama juga tidak sembrono menolak hadis dhaif hingga menjadikannya seolah-olah dalil yang tidak boleh dipakai langsung atau tidak tergolong dalam kalam Rasulullah SAW. Bahkan ulama besar seperti Imam Ahmad masih menggunakannya dalam pembincangan hukum mengikut syarat tertentu. Malah kedudukan dhaif pada suatu hadis pun menjadi perbahasan di kalangan ahli hadis kerana banyak faktor seperti sanad berbeza dan mempunyai status perawi berlainan dan sikap berhati-hati atau bermudah-mudah yang diambil oleh seorang ahli hadis dalam penyelidikan mentasihkan sesuatu hadis. Itu saja. Sekian, terima kasih.